It's time. Hai, korang bersama dengan aku Fahim untuk video Jadasat di Axis, yang mana hari ini aku akan ulaskan filem DCU terbaru iaitu Zack Snyder's Justice League. Ia adalah filem Justice League yang asal pada tahun 2017 tetapi dengan potongan daripada Zack Snyder sendiri dan juga suntingan baharu daripada Zack Snyder. Filem ni pada asalnya semasa penggambaran adalah filem Zack Snyder tersendiri, tetapi disebabkan ada masalah keluarga, Joss Whedon telah mengambil alih produksi filem ini. Secara tidak langsung, idea yang Zack Snyder ingin sampaikan ataupun apa yang ingin beliau sampaikan dalam filem Justice League ini tidak tercapai. Sebaliknya, Joss Whedon telah mengubah jalan cerita, telah mengubah skrip dan penceritaan setiap watak juga telah menjadi sedikit serabut dan tidak masuk akal. Jadi selepas bertahun lamanya peminat inginkan Zack Snyder hadir dengan versi beliau tersendiri iaitu potongan beliau tersendiri, Zack Snyder dan Warner Bros akhirnya bersetuju untuk hadir dengan filem ini. Secara keseluruhan konsep filem ini masih lagi sama seperti filem yang asal iaitu Bruce Wayne ataupun Batman, lakonan Ben Affleck pergi mencari setiap adiwira-adiwira dalam dunia DCU untuk bersatu untuk menentang musuh baharu iaitu sejenis makhluk asing. Jadi kita akan dapat lihat kembali bagaimana Bruce Wayne mencari Aquaman lakonan Jason Momoa, pergi mencari The Flash lakonan Ezra Miller, pergi mencari Wonder Woman lakonan Gal Gadot dan juga menghidupkan kembali Superman yang telah mati dalam filem Batman v Superman. Jadi secara keseluruhan filem ni masih sama sahaja, tetapi disebabkan ini adalah potongan Zack Snyder dengan jalan cerita yang lebih masuk akal, durasi filem ni adalah 4 jam 2 minit iaitu berbanding dengan filem asal yang hanya sekitar 120 minit saja iaitu 2 jam. Dengan durasi yang 2 kali ganda panjang daripada asal, filem ini adalah jauh lebih berat dan sangat mendalam dari segi penceritaan setiap watak dengan mempunyai emosi yang lebih. Tapi apa yang menariknya, segala benda mengarut ataupun yang tidak masuk akal yang Joss Whedon lakukan telah dibuang dan digantikan dengan idea asal Zack Snyder untuk filem ini kepada semua peminat. Filem ini adalah sangat berat. Macam mana beratnya? Anda ingat lagi tak filem lama Zack Snyder iaitu juga berasaskan komik dan juga adalah kisah adiwira dengan tona yang gelap dan pengalaman menonton yang orang kata rasa macam berat, sedikit mengantuk tapi secara keseluruhan masih seronok, iaitu Watchmen Ultimate Cut. Filem ni juga di pawagam adalah sekitar 2 jam tetapi dengan Ultimate Cut adalah menghampiri 4 jam dengan penceritaan baharu seperti tambahan animasi baharu, potongan baharu, suntingan baharu. Macam itulah berat filem Justice League Zack Snyder ni dengan Watchmen. Dia terlampau berat yang mana adalah bukan untuk semua orang. Ia lebih sekadar untuk memuaskan hati peminat dan untuk lihat bagaimanakah penceritaan sebenar filem Justice League yang Zack Snyder ingin sampaikan. Jadi, kalau korang tak ada mood ataupun penat, filem ni memang akan rasa mengantuk gila dan setiap adegan korang tengok tu memang akan rasa nak tidur. Jadi, kalau korang ingin hargai karya Zack Snyder dan ingin cuba faham flow sebenar filem Justice League, filem Justice League yang 4 jam ni berbaloi untuk ditonton dan akan memberikan satu pengalaman yang berbeza. Filem ni mempunyai penceritaan watak yang lebih mendalam seperti Cyborg dengan kisah bapa beliau yang sedih iaitu Silas Stone yang juga adalah pencipta diri beliau, separuh manusia dan separuh robot. Kisah The Flash lakonan Ezra Miller yang mana bapa beliau dimasukkan penjara atas tuduhan membunuh ibu beliau seperti dalam komik ataupun siri TV The Flash. Jadi aku minat dua watak ni, jadi aku suka tengok macam mana Zack Snyder sampaikan kisah dua orang watak ni. The Flash yang dengan lucunya, memang clumsy-nya. Jadi benda tu walaupun dia berat masih lagi ada elemen komedi ala-ala idea Kevin Feige dalam filem MCU. Filem ini juga mempunyai penampilan khas daripada pelakon-pelakon asal dalam filem Justice League dan juga Batman v Superman. Seperti Jesse Eisenberg yang berlakon sebagai Lex Luthor yang mana kali terakhir kita lihat dalam filem Batman v Superman dengan bunyi ding 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 ding, ataupun J.K. Simmons sebagai Komisioner Jim Gordon, atau juga William Dafoe sebagai Vulko daripada filem Aquaman. Dengan setiap watak tambahan ini dan penceritaan yang lebih panjang ini, ia memberi semangat tambahan untuk setiap adiwira untuk memberi satu semangat agar mereka sanggup korbankan nyawa demi menyelamatkan dunia daripada ancaman berbahaya. Dan bercakap mengenai ancaman berbahaya, musuh kali ini bukannya Steppenwolf, sebaliknya adalah Darkseid. Steppenwolf selama ini hanyalah orang bawahan Darkseid saja yang hanya menurut perintah. Dan cakap pasal Darkseid dan tadi saya cakap pasal Cyborg, kedua-dua watak ni juga mempunyai rekaan baharu dan juga visual yang lebih baru. Keseluruhan rekaannya adalah lebih moden dan lebih berbeza berbanding idea Joss Whedon dan agak
berbeza dengan apa yang kita lihat dalam komik. Ia adalah lebih moden dan lebih unik. Apa yang tak seronok dengan filem ni adalah ia mempunyai banyak exposition ataupun watak yang menceritakan jalan cerita filem ini yang terlampau meleret mengenai Mother Box. Kita tahu yang Mother Box, setiap wakil-wakil Adiwira ada simpan Mother Box, yang mana Mother Box ni adalah untuk seru Darkseid, yang mana Steppenwolf akan cari setiap kotak-kotak ini, kotak-kotak misteri ini untuk menyeru Darkseid. Dan ini terlampau panjang dan buatkan aku rasa bosan sebab dalam filem asal Justice League pun kita dah tahu dah pasal Mother Box ni untuk apa. Jadi kurang menarik, terlampau panjang, dia habiskan masa dekat bahagian ini, sedangkan bahagian ini boleh saja diceritakan dalam keadaan yang paling ringkas sahaja. Filem ini juga mempunyai visual yang sangat berbeza. Kalau korang dah biasa tengok filem Avengers, Endgame ke ataupun filem-filem MCU yang lain, grafik-grafik dalam filem ini cuba menawarkan konsep yang lebih realistik. Bagaimana kalau teknologi ni ataupun konsep ni berada di dunia realiti. Tapi dalam filem Zack Snyder, CGI-nya adalah lebih kepada macam filem Watchmen ataupun 300 yang kita boleh tahu dia CGI. Tetapi walaupun kita tahu dia CGI, dia punya pengalaman menonton dan setiap visual dan grafik itu adalah cantik dan cukup memuaskan untuk tonton. Sebab kita tahu itu adalah gaya Zack Snyder punya CGI. Tapi kalau sebab kita tengok macam cool gila dan jalan ceritanya masih masuk akal, sebab itu ia adalah seronok. Tapi jujur aku katakan aku tak berapa minat dengan konsep CGI macam ni sebab aku lebih suka tengok CGI yang lebih realistik. Dan sekali lagi sebabkan filem ni adalah filem Zack Snyder, jadi ada banyak elemen-elemen ganas seperti darah di sana sini, mayat yang tercampak sana sini ataupun kepala yang terputus sana sini. Jadi benda tu adalah lebih seronok yang tiada dalam filem Justice League yang asal. Baiklah, antara benda baru yang kita tahu yang akan ada dalam filem ni adalah Joe Manganiello, macam tu kan sebut nama dia, sebagai Deathstroke, ada adangan tambahan. Dan juga Zack Snyder telah menjemput Jared Leto untuk kembali memainkan watak Joker untuk filem DCU ataupun dunia DCU ini. Watak-watak ini boleh katakan adalah lebih kepada scam macam mana Avengers lakukan dengan tayangan semula filem ni, iaitu hanyalah adangan tambahan yang tidak dimasukkan dalam filem asal pun. Ianya adalah pada penghujung filem sahaja. Walaupun begitu, ia adalah satu adangan dengan CGI yang telah siap. Ia adalah idea Zack Snyder bagaimana masa depan dunia Justice League akan datang. Ia adalah daripada mimpi Bruce Wayne ataupun Batman yang mana telah melihat masa hadapan apabila Darkseid berjaya menakluk dunia dan Superman telah menjadi jahat. Jadi Batman terpaksa bekerjasama dengan Saki-Baki Adiwira Justice League dan juga penjahat-penjahat lain seperti Joker dan juga Deathstroke untuk bersatu agar boleh menentang Darkseid dan juga Superman. Ini adalah mimpi yang macam mana kita lihat dalam filem MCU iaitu Iron Man, mimpi masa depan Infinity War dan juga Endgame. Tetapi ini adalah lebih gelap. Walaupun begitu, aku agak suka tengok macam mana penyampaian ataupun idea Zack Snyder dalam Joker versi Jared Leto. Ia confirm akan memuaskan hati peminat. Secara keseluruhan skor filem ni adalah 7.5/10 sahaja. Aku suka filem ni dari segi penceritaan watak Cyborg dan juga The Flash dan jalan cerita yang lebih masuk akal. Aku tak suka filem ni sebab dia berat dan terlampau perlahan. Jadi kalau korang berminat nak tonton filem ni di Malaysia ia hanya akan disiarkan melalui platform perseriman HBO Go Asia, yang mana korang boleh langgan ataupun ia disediakan dalam langganan Astro. Ia akan disiarkan pada 18 Mac 3 petang. Aku dah tonton awal sebab diberi akses awal oleh HBO Go Asia untuk tujuan ulasan ini. Jadi itu sahaja daripada aku, Fahim. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!